pertama kita kena ingat, tak akan sebut tadi, cuma nak buat conclusion. Dia sunnatullah ni ada dua jenis. Satu ni sunnatullah al-kauniyah. Maknanya sunnatullah yang Allah Ta'ala tentukan tabiat-tabiat dia. Tentukan tabiat-tabiat dia. Pohon dia nak tumbuh tu, dia kena ada biji benih. Benih-benih ni akan Allah Ta'ala yang menentukan perjalanan. Ini yang panggil asbab. Asbab ni, dari ahli sunnah wal jamaah kita kata, Allah yang cipta asbab. Allah yang menentukan asbab. Maka sebab tu kita kena, yang dikatakan ayat, kita kena ambil semua asbab. Yang Allah tentukan. Bukan natijah saja. Asbab itu yang Allah tentukan. Jadi maknanya, serta kauniyah ni ialah, kaedah dia, ambil api, kita api, sifat dia, membakar. Itulah dia punya kaedah dia. Nak suruh air gelegak, memang kena masuk dengan satu haba yang panas. Itu sifat dia. Ini dia bagi sunnah al-kauniyah. Yang Allah susun atur setiap satu begitu. Kan? Siang akan berlaku bila matahari terbit. Kita boleh kata tak mustahil nak berlaku siang matahari tak terbit kalau tak kehendak. Boleh sebut. Tapi yang orang sebut tetapkan begitu. Itu kaedah dia. Cuma dia ada bagi sunnatullah yang berbentuk di kauniyah dia panggil yang berbentuk yang anugerah Allah. Yang bentuk karomah, ada karomah, ada berlakunya ma'unah, ada berlakunya mu'jizat. Itu satu benda. Allah Ta'ala dia maha berkuasa, dia boleh buat. Dan ini berlaku. Contoh yang saya tadi, perbandingan di antara kisah Sayyidina Maryam. Tak ada apa-apa, mari kita dengar. Boleh. Itu kehendak Allah. Tapi tak boleh usaha kita. Dia bukan dengan usaha kita. Itu dengan kehendak Allah. Dia itu satu lagi sunnatullah. Jadi kita kata lagi berubat ni apa? Berubat ni juga sunnatullah. Di kulli da'in dawa, dia kata. Setiap penyakit ada ubat dia. Maka ubat itulah yang Allah beri jadikan sebagai jalan untuk penyembuh. Cuma untuk nak mengelakkan kita daripada supaya berlaku syirik. Sayyid Hawa dia kata apa? Kalau kita tengok dalam buku Tazkiyah An-Nafsiyah, buku dia tu. Kalau kita kena Al-Mustaqlah fi Ayn Nafs. Dia sebut apa saja usaha yang kita buat mestilah kita kena kaitkan dengan perkataan insya-Allah. Yang mahal dia sebut mana? Insya-Allah you find the way. Kan? Jadi jalan ni banyak. Jalan nak pergi ke Balai Terengganu, ada boleh jadi kita jalan ikut jambatan. Ada jalan ikut jalan mana? Adakah dengan sebab untungnya kedua-dua jambatan mana dengan jambatan Sultan Mahmud ni tak boleh pergi ke bandar? Boleh. Pergi ikut semua takir. Jalan ni banyak. Jalan ni berbeza-beza. Jadi ketentuan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri kita kaedah. Carilah jalan yang boleh jadi orang ni dia ambil akar betik jantan masuk dengan cuka, dia sapu-sapu dia lega jawab dia. Teh dekat Cikgu Nazirah punya ayah dia kata lampak. Teh. Orang Johor mari kita lega, sehat. Tak sama. Jadi ini dia panggil jalan untuk boleh jadi ni semua jalan ni siapa yang jadikan? Semua Allah yang jadikan. Seperti Mazhab Awal kata, kita usaha, kita makan panadol, kita akan kata apa? InsyaAllah, mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan sembuh. Bukan ubat tu yang beri kesan. Bukan ubat tu yang memberi sihat, syifa. Tetapi dengan ikhtiar kita mudah-mudahan dengan izin Allah. Lepas tu jangan lupa sebut kalimah insyaAllah. Kalau tak sebut dia jadi syirik. Yang orang kata doktor-doktor syirik kan ni. Buat cik makan ni, cik sebut. Syirik. Tapi tak boleh sebab puasa menyuruh bukan hak Allah. Bukan hak doktor. Itu hak Allah. Bukti dia ada orang yang pergi buat operation dan sembuh. Contoh, ni cerita benar. Seorang kaya yang yang syarikat kapal yang menjadi perantara untuk pembelian jet pejuang kontrak. Ni orang sing. Orang kaya. Dia ada sakit jantung. Pergi ke
hospital di London, doktor pakar di hospital tu confirm kan, dia check darah dia semua, kata okey, selamat untuk menjalani pembedahan. Dan kos masa tu tahun 90-an, awal 90-an. Kos bedah dia 5 juta. Orang kaya. Orang kaya, waktu tu mahal lah 5 juta ni. Dia orang kaya, 5 juta kos pembedahan dia. Dan doktor beri jaminan, okey, tak ada masalah. Tiba-tiba mati ayah dia. Padahal jaminan doktor dia kata, okey, sekarang darah okey, tak ada masalah, semua boleh pergi mati. Akhirnya dia dengan keluarga dia sama hospital. Jadi mana kita kata, walaupun doktor kata ni takut syirik dan tak sedar. Ni paling bahaya. Itu yang pertama lah. Jadi kita tengah apa-apa dengan sebut insya-Allah. Kalau sebagai seorang doktor, kita sebut insya-Allah sembuh. Tak kira nak yang alternatif ke, yang bukan alternatif ke, yang tak kira apa-apa pun. Jangan makan racun sudah. Makan racun insya-Allah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Sebab itu menyalahi sunnatullah al-kauniyah. Sebab Allah kata makan ubat tu yang akan boleh Allah Taala bagi sembuh. Tiba kita makan racun, kita nak kata insya-Allah sembuh. Boleh tak? Ni tak boleh. Ini telah menyalahi sunnatullah tertib Allah Taala. Bila kita nak berubat, kita makan racun tak betul. Tak boleh insya-Allah ni. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, saya nak cuba tengok kawan-kawan tadi bagus lah bagus. Cuba saya nak sebut bagaimana, kenapa perkataan Khalid Al-Walid tadi boleh keluar daripada perkataan seorang panglima yang hebat. Di mana kehebatan Khalid Al-Walid? Yang kedua, macam mana perkataan yang hebat juga boleh keluar dari Sayyidina Umar di akhir perkataan dia tadi. Bila dia sebut apa nama ni, akhir dia kata nak nyatakan bahawa semua itu Tuhan Allah. Kenapa perkataan itu boleh lahir daripada dua orang tokoh yang hebat ni? Pertama, boleh lahir ni tentulah kerana dua tokoh yang hebat ni dia mempunyai emosi yang hebat. Dia mempunyai ketenangan yang hebat dalam berfikir. Dia mempunyai orang panggil apa? Cara nak kawal diri dia yang hebat. Sayyidina Umar boleh menggunakan emosi yang apa ni, marah bila orang bertikai di sana. Sayyidina Umar bukan tak kenal dengan seorang yang backhand. Sayyidina Umar ni hebat, backhand. Tapi dia boleh keluar perkataan yang kita kata seorang tengah berlawanan dengan sifat backhand dia. Lawanan. Sebab apa? Sebab ni tadi ni. Ada ketenangan, hebat. Dia orang yang boleh mengawal situasi dia. Mengawal situasi. Kita pernah hadapi tu, guru kita. Tak boleh nak mengawal situasi terhadap pelajar ni. Apa guru serendar lah ke? Kelas Hamzah, sebut Hamzah ya. Tak masuk. Nak tegak gitu. Sebab apa? Sebab tak boleh nak situasi. Maka kita kena pelajari daripada bagaimana yang dibuat oleh Khalid Al-Walid dan diberikan yang berlaku oleh Sayyidina Umar. Ini pertama hebat. Jadi macam mana kita nak bina benda ni? Jadi sebagai emotional quotient, intellectual quotient, dia satu benda yang ada pada kita yang tak ada pada orang beragama Islam, ialah kita ada spiritual. Kita ada kerohanian, keimanan yang menjadi apa ni kita kata tapuk kita yang kukuh. Supaya kita ni akhirnya kita kata apa? Terserah pada Allah. Ni hebat orang Islam ni. Bila habis dia letih apa semua, akhirnya dia kata terserah pada Allah. Dia sampai tahap itu dia kembali pada Allah. Ni hebat. Yang ketiga, tengok kalimat yang dikeluarkan. Apa kata Imam Khalid Al-Walid? Khalid Al-Walid kata, sama ada aku di tempat tapak ketua kan? Atau aku di tempat di bawah kan? Pedang tak pedang yang sama. Ni Imam. Mananya nak sebut kita ni, kat mana kita berada? Kita boleh berpanah. Kat mana kita berada? Tak sudi kat sini. Mungkin nanti sahabat-sahabat kita, dia turun dia akan mungkin terbalik. Dia lebih berpanah. Kurang-kurang dia nanti di tempat yang baru, suasana yang baru, dia boleh menjadi membentuk suasana Islami. Nak sebutnya di mana kita berada, tugas kita tak sama. Bukan makna kita berada dalam tempat baru kita berpanah. Tempat lain tak ada. Bukan. Ini hebat Khalid Al-Walid. Di mana situasi dia ada, dia tetap sama. Dia orang yang kita panggil umpama ikan di laut. Tetap dia dengan jati diri tak masing. Dia tak berubah. Jadi kita kena jadi begitu. Apa situasi kita duduk sekalipun, kita boleh berpanah sebagai seorang Muslim. Fardun Muslim
yang berperanan untuk melaksanakan dakwah Islamiah. Begitu juga kita tengok Sayyidina Umar dengan perkataan dia yang hebat tadi. Bagaimana dia orang yang boleh mengawal situasi. Kalau nak kira, Umar tu boleh buat apa saja, tapi tak. Dia kawal situasi dia. Nak gambarkan kita bahawa sebenarnya apa? Dia pun lembu habis dah. Tapi dia tengok laporan habis tadi, terlepas juga lembu yang kita dapat dari orang pun lebih daripada target kita. Nampak tu. Tapi kita tak nampak yang 24. Kita nampak seekor. Ini lembu kita. Nampak seekor. Begitu juga kadang-kadang kita nampak lemahnya pada kita. Kita nampak kata-kata. Cuba kita tengok tasawuf yang lebih luas. Kita guna kacamata yang kita boleh nampak kebaikan. Saya nak pergi dengan cikgu-cikgu, saya pergi bengkel dengan orang berbina modul. Dia sebut satu contoh, dia kata, kita ni banyak dalam hidup kita ni, perkataan yang negatif. Kita nak ubah orang yang negatif lah. Tapi dengan menggunakan yang negatif lagi. Contoh dia kata apa? Dilarang membuang sampah. Dia kata, cuba tengok perkataan ni. Ketiga-tiga perkataan ni, ketiga-tiga negatif. Dilarang kan dia negatif lah. Dilarang negatif lah. Buang ni negatif lah. Sampah negatif lah. Jadi kita nak ubah supaya orang jangan buang sampah. Tapi kita menggunakan suasana yang negatif juga. Dia pergi environment. Maka nak ubah ni dia kata, kena ubah environment. Antaranya perkataan dia kata, Ustaz, bezakan dengan sila jaga kebersihan. 3 perkataan tak? Tapi 3 perkataan tadi positif lah tu. Sila ni apa dia? Welcoming. Sila. Jarang kita sila. Masuk. No. Jangan. Biasa, sila ke welcoming kan? Sila. Jaga. Jaga ni satu yang positif. Kita berjaga-jaga. Bersih ni satu yang positif. Cuma dia kata, cuba tengok benda-benda gini. Jadi, dia ubah dia pada yang satu yang positif, yang lebih baik. Dan begitu juga kita lah, maknanya kita nak sebut artinya kita nak kata semua benda yang berlaku ni bukan atas kehendak kita sebenarnya. Tapi semua adalah ketentuan Allah. Nak sebut saya nak sebut tu. Terserah pada Allah. Jangan kita rasa seumpama yang berlaku pada Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar dia cakap ni. Ini ada yang pengalaman apa yang berlaku di diri dia. Apabila wafatnya Rasulullah. Tengok masa wafat Rasulullah. Apa berlaku pada Sayyidina Umar? Orang yang sangat emosi pada tu. Dia cambuk pedang. Barang siapa kata Muhammad itu mati, aku akan pancung. Masa tu. Emosi dia. Dan orang yang paling tenang pada ketika siapa? Sayyidina Umar kau. Jadi mungkin daripada situ, Sayyidina Umar dia keluar katakan tadi. Bukan Khalid yang benar, tapi Allah. Dia mempelajari daripada cerita-cerita yang dia telah lalui. Jadi saya nak sebut ni, jangan kita rasa sedih, jangan kita rasa susah, dan jangan kita rasa kitalah yang orang panas. Jangan. Ini maksud Sayyidina Umar. Kadang-kadang mata kita ni. Kalau kita kata, terutama guru yang jaga kelas peperiksaan. Mari kita kata dapat cemerlang belaka. Kerana kita yang panas. Padahal orang lain panas juga. Semuanya berperanan. Ini kena hati-hati. Nak sebut bahawa itulah anugerah Allah. Dan Allah ni satu benda. Nak pesan di sini, saya nak pesan. Mana yang penting? Individu ke asas? Makanya penting asas. Individu boleh bertukar ganti. Tetapi yang penting adalah asas. Asas itu betul. Maka bila asas yang benar, maka dia kena mari pula the right person, maka insya-Allah dia akan jadi satu lonjakan yang hebat. Dan kita akan lahirkan manusia yang hebat. Jadi sebagai fungsi kita pada hari ini, sebagai usul kita sebelum kita nak berkorban, sebelum kita nak sebut raya korban, dan kita yakin guru kita yang mari berkhidmat di sini, semuanya saya yakin dia telah beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Dan insya-Allah kita doakan supaya mereka terus lebih maju ke depan. Jadi yang lebih baik. Biarlah kita jadi macam umpama Khalid Al-Walid tadi. Gimana kedudukan kita? Tetap kita adalah orang yang sama.
Orang yang sama, benda yang sama yang dibincangkan tadi. Okey, insya-Allah.